Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video menarik daripada saya. Najib Arul Kanda dibebaskan dalam kes pindaan laporan audit 1MDB. Dividen KWSP 2022 sebanyak 5.35% untuk konvensional dan 4.75% untuk syariah. OPR dijangka mempengaruhi prestasi bursa pada minggu ini. Najib Arul Kanda dibebaskan dalam kes pindaan laporan audit 1MDB. Mahkamah Tinggi pada 3 Mac membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy dalam perbicaraan pindaan laporan audit 1MDB. Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Zaini Mazlan yang mengetuai kes itu di Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Najib. Beliau bersetuju dengan pembelaan Najib bahawa tiada kaitan sebab dan akibat antara pindaan yang dibuat dalam laporan audit pertama dan suapan yang dikatakan diterima. Tiada bukti untuk membuktikan secara jelas bahawa tertuduh kedua, Najib, telah mengarahkan pindaan yang dibuat untuk membebaskannya daripada liabiliti sivil dan jenayah. Dia hanya bimbang laporan itu akan diputar belik secara politik. Pihak pendakwaan gagal membuktikan bagaimana perkara yang dikeluarkan atau dipinda boleh menimbulkan liabiliti sivil atau jenayah kepada Najib. Pada pendapat saya, perkara yang dikeluarkan atau dipinda daripada laporan audit terdahulu tidak akan menimbulkan liabiliti jenayah atau sivil kepada tertuduh. Pindaan seperti yang dinyatakan oleh Ketua Audit Negara adalah wajar. Saya juga perhatikan perkara yang dipinda atau dikeluarkan itu diketahui jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC dan dibincangkan secara terbuka. Oleh itu, saya dapati anggapan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 2 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 tidak boleh digunakan kerana pihak pendakwaan gagal membuktikan suapan, kata hakim itu. Oleh itu, dia, Najib, dibebaskan dan dilepaskan, tambah Zaini. Sementara itu, hakim juga melepas dan membebaskan Arul Kanda kerana berpuas hati bahawa bekas Presiden 1MDB itu telah membuat pernyataan yang benar dan penuh bagi semua perkara yang diajukan. Dia telah diberikan sijil tanggung rugi atau Certificate of Indemnity di bawah Seksyen 63 dalam kurungan 3 Akta SPRM. Ini adalah kes pertama di mana seorang tertuduh bersama ditawarkan sijil tanggung rugi di bawah Seksyen Akta ini. Sijil ini akan menjadi penghalang kepada semua prosiding undang-undang terhadapnya berhubung perkara yang timbul daripada pertuduhan dalam kes ini, kata hakim. Isu utama yang menyebabkan Najib dibebaskan ialah keterangan bekas Ketua Audit Tan Sri Amrin Buang bahawa pindaan itu dibenarkan oleh beliau. Jadi, tidak ada pindaan yang tidak dibenarkan. Tujuan saya hadir di hadapan PAC adalah untuk menjelaskan mengapa tiada gangguan dalam erti kata ia dilakukan oleh orang lain di luar kawalan saya, dan saya melakukan semua pindaan dengan pertimbangan sewajarnya terhadap justifikasi dan setiap cadangan khusus untuk meminda bahagian tertentu laporan itu. Amrin memberi keterangan. Zaini berkata, pelantikan Ketua Audit Negara dan keselamatan jawatannya adalah sama seperti hakim kerana ia dijamin di bawah perkara 105 Perlembagaan Persekutuan. Beliau menambah bahawa Ketua Audit Negara boleh melakukan tugasnya tanpa rasa takut atau pilih kasih. Ketua Audit Negara pada pemerhatian saya adalah seorang yang sangat berprinsip dan tidak mengarut. Dia akan menjawab apa-apa soalan yang diajukan kepadanya dengan tepat, kata hakim itu. Zaini berkata pindaan yang dibuat kepada laporan audit terdahulu adalah berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Ketua Audit Negara. Tiada bukti bahawa dia, Amrin, dipaksa menghadiri mesyuarat atau membuat perubahan kepada laporan itu. Beliau mengekalkan budi bicara untuk menerima sebarang pindaan yang dicadangkan kepada laporan terdahulu, tambah hakim itu. Mahkamah menambah bahawa kira-kira 65 perkara telah dibangkitkan semasa mesyuarat 24 Februari 2016 dan Arul Kanda berkata beliau hanya boleh membuat cadangan, tetapi Ketua Audit Negara yang boleh memutuskan sama ada menerima cadangannya atau sebaliknya. Pada pandangan beliau, Arul Kanda, perubahan yang akhirnya dibuat adalah wajar kerana ia dibenarkan oleh dokumen dan maklumat yang beliau berikan. Ketua Audit Negara juga bersetuju dengan fakta ini, kata Zaini. Mahkamah memaklumkan bahawa Ketua Audit Negara hanya kecewa kerana dia terpaksa membuat semula laporan itu. Najib, 69 tahun, didakwa menyalahgunakan kuasa sebagai pegawai awam atas kapasitinya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu dalam mengubah laporan audit 1MDB yang disediakan oleh Jabatan Audit Negara yang akan dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara pada Mac 2016. Pindaan itu didakwa dilakukan supaya tiada tindakan boleh diambil terhadapnya oleh Parlimen. Antara perkara yang dikeluarkan termasuk kehadiran Loh Tak Jolo dalam mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB dan sebahagian daripada Penyata Kewangan 1MDB 2014. Pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, Najib boleh dikenakan penjara maksimum 20 tahun dan denda minimum RM10,000 atau 5 kali ganda jumlah suapan itu yang mana lebih tinggi. Pada masa ini, Najib sedang menjalani hukum penjara 12 tahun dan telah dikenakan denda RM210 juta selepas didapati bersalah
bersalah atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan pengubahan wang haram dalam kes SRC International Sdn Bhd. Manakala Arul Kanda pula didakwa bersabahat dengan Najib. Beliau menjadi saksi pada Jun lalu selepas Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk memanggilnya sebagai saksi. Soalan diajukan kepadanya semasa pemeriksaan utama oleh Mendiang Datuk Seri Gopal Sri Rab yang bertindak sebagai timbalan kanan pendakwa raya DPP. Selain Arul Kanda, 15 saksi pendakwaan terkenal lain yang memberi keterangan termasuk Allahyarham Tan Sri Dr. Ali Hamzah yang pernah menjadi Ketua Setiausaha Kerajaan, bekas Ketua Audit Amrin, dan Tan Sri Dr. Madinah Muhammad, bekas Setiausaha Sulit Utama kepada Najib, Tan Sri Syukri Muhammad Saleh, dan bekas pengurusi 1MDB Tan Sri Muhammad Bakir Saleh. Perbicaraan bermula pada 18 November 2019 dan pihak pendakwaan menutup kesnya pada 7 September tahun lepas. Ketika ditemui selepas prosiding, DPP Kamal Bahrin berkata pihak pendakwaan akan meneliti keputusan itu dan berunding dengan Peguam Negara yang juga pendakwa raya dalam kes itu. Notis rayuan perlu difailkan dalam tempoh 14 hari sekiranya pihak pendakwaan ingin memfailkan rayuan. Beralih ke berita seterusnya. Dividen KWSP 2022 sebanyak 5.35% untuk konvensional dan 4.75% untuk syariah. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, dana pencet terbesar negara, telah mengisytiharkan kadar dividen sebanyak 5.35% untuk simpanan konvensional bagi 2022, lebih rendah berbanding kadar 6.1% pada 2021 dengan pembayaran berjumlah RM45.44 bilion. Dividen KWSP untuk simpanan konvensional adalah di antara 5.2% hingga 6.9% sepanjang satu dekad yang lalu. Kadar dividen untuk simpanan syariah bagi tahun 2022 pula adalah sebanyak 4.75% dengan pembayaran berjumlah RM5.7 bilion. Ini menjadikan jumlah pembayaran dividen bagi tahun 2022 berjumlah RM51.14 bilion, mencatatkan penurunan 9.8% daripada tahun 2021. Pada tahun 2021, KWSP telah mengisytiharkan dividen sebanyak 6.1% untuk simpanan konvensional dan 5.65% untuk simpanan syariah. Dana itu juga mencatatkan jumlah pendapatan pelaburan kasar yang lebih rendah iaitu sebanyak RM55.33 bilion pada 2022, turun 19.7% daripada tahun 2021. Ini susulan pergerakan pasaran saham yang lebih volatile dan penilaian yang lebih rendah untuk pasaran equity. Aset equity menyumbang RM30.54 bilion atau 55% daripada jumlah pendapatan kasar KWSP, lebih rendah berbanding RM41.06 bilion yang dicatatkan pada 2021. Equity asing yang disenaraikan pula memberi pulangan pelaburan sebanyak 9.27%. Pengerusi KWSP Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, walaupun prestasi lemah pasaran equity pada 2022, tidak semua sektor terjejas kerana beberapa sektor seperti tenaga, peladangan, perkhidmatan kewangan dan keperluan asas pengguna mencatatkan prestasi yang agak baik berbanding sektor lain. Strategi kepelbagaian KWSP merentasi pelbagai sektor dan geografi telah berkesan dalam memanfaatkan peluang keuntungan dan menjana pulangan, katanya dalam satu kenyataan pada 4 Mac. Dalam laporan berbeza, Ketua Ekonomi dan Analisis Pasaran dari Bank Muamalat Malaysia Berhad, Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, dividen 2022 itu tidak mengejutkan memandangkan pasaran kewangan agak teruk dengan beberapa kejutan. Perang di Ukraine yang bermula pada Februari 2022 telah menyebabkan harga makanan melambung tinggi, menambahkan lagi kesan gangguan rantaian bekalan akibat COVID-19. Walaupun berdepan semua musibah, KWSP berjaya memberikan dividen yang melebihi kadar inflasi 3.3% pada 2022, katanya kepada Bernama. KWSP juga melaporkan pertumbuhan positif dalam pendaftaran ahli yang mencarum berikutan pemulihan kukuh dalam pasaran buruh Malaysia, dan ini membantu dana tersebut mencatat pertumbuhan kukuh pendaftaran ahli baharu sebanyak lebih 600,000 orang pada 2022. Namun begitu, peratusan ahli aktif dalam jumlah tenaga buruh masih agak rendah berbanding tahap pelindungan sosial hari tua di seluruh dunia. Oleh itu, KWSP sedang melancarkan inisiatif dan meningkatkan usaha untuk meningkatkan liputan tenaga buruh negara kepada lebih 60%. Salah satu usaha berterusan dalam meluaskan pelindungan KWSP adalah melalui Aisaraan yang direka untuk membolehkan pekerja di sektor tidak formal atau tidak mempunyai pendapatan formal untuk menyimpan untuk persaraan mereka dengan KWSP. Mengulas mengenai pertumbuhan positif keahlian KWSP, Muhammad Afzal Nizam berkata, ini menunjukkan peningkatan dalam pasaran buruh bergerak seiring dengan peningkatan jumlah ahli KWSP. Apabila semakin ramai yang bekerja, semakin ramai pekerja yang menjadi ahli KWSP. Tanggapan sedemikian adalah selaras dengan caruman yang diterima oleh KWSP. Muhammad Afzal Nizam berkata, nampaknya terdapat kekurangan celik kewangan dalam kalangan mereka yang meminta lebih banyak pengeluaran KWSP. Kita perlu faham
faham bahawa pengeluaran khas telah menyebabkan KWSP meletakkan lebih banyak wang dalam aset cair seperti pasaran wang yang tidak memberikan pulangan lebih tinggi. Ini boleh menjejaskan jumlah pulangan pelaburan yang akhirnya boleh memberi kesan kepada kadar dividen, katanya. Amir Hamzah juga menegaskan bahawa keperluan mendesak pengeluaran bukanlah sesuatu yang disokong oleh KWSP dan berharap kerajaan terus menyokong keputusan tiada pengeluaran lagi berikutan simpanan yang lebih rendah yang dicatatkan oleh ahli. Ketika membentangkan bajet 2023 pada 24 Februari, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju untuk mencarum RM500 kepada 2 juta ahli KWSP berumur antara 40 dan 54 tahun yang mempunyai nilai caruman kurang daripada RM10,000 dalam akaun satu mereka. Ia melibatkan peruntukan sebanyak hampir RM1 bilion Malaysia. Muhammad Afzal Nizam berkata, jumlah itu memang membantu walaupun nampak sedikit. Beliau berkata, orang ramai tidak sepatutnya melihat RM500 pada masa ini kerana nilai masa depan RM500 itu pasti akan meningkat lebih tinggi berikutan pembayaran dividen yang berterusan oleh KWSP. Berita seterusnya, OPR dijangka mempengaruhi prestasi bursa pada minggu ini. Pelabur dijangka lebih berhati-hati minggu ini kerana teka-teki mengenai kenaikan kadar dasar semalaman OPR Bank Negara Malaysia akan diberi tumpuan menjelang mesyuarat kedua Jawatankuasa Dasar Monetary MPC tahun ini yang dijadualkan pada 8 dan 9 Mac. Dalam nota penyelidikan pada 4 Mac, Kenanga Research berkata Bank Pusat itu dijangka mengekalkan status quo. Kumpulan M-Bank dalam laporan penyelidikan ekonominya berkata kenaikan OPR hanya akan berlaku pada suku kedua atau seterusnya bergantung kepada panduan selanjutnya serta bagaimana data inflasi domestik berkembang pada bulan-bulan akan datang. Sehubungan dengan ini, laporan tahunan BNM 2022 yang akan dikeluarkan pada akhir bulan ini boleh memberikan lebih dinamik dalam penilaian ekonomi dan inflasi. Berdasarkan perkara ini, kami mengekalkan saranan kami untuk satu lagi peningkatan 25 mata asas membawa OPR kembali ke tahap pra-pandemik sebanyak 3%. Sebagai perbandingan, kami mendapati konsensus ramalan OPR berada pada paras 2.75% hingga 3.25%, katanya. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sdn Bhd Tong Pak Leng berpendapat BNM mungkin mengelak daripada menaikkan OPR sebelum mesyuarat Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat pada 21 hingga 22 Mac. Penilaian FBM KLCI kekal menarik pada tahap semasa. Oleh itu, kami menjangka indeks penanda aras akan kekal dalam corak mendata atau sideways dengan kecenderungan menaik dalam lingkungan 1450 hingga 1470 mata asas, kata Leng kepada Bernama. Secara keseluruhan, sentimen domestik terus dipengaruhi oleh turun naik kadar faedah Amerika Syarikat berikutan beberapa laporan yang menunjukkan masalah inflasi yang berterusan dalam ekonomi Amerika Syarikat. Dalam laporan berbeza, RHB Research meramalkan Bank Negara Malaysia BNM akan menaikkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas. Selain itu, pakar ekonomi itu berkata ringgit berkemungkinan berada di bawah tekanan di tengah-tengah kejatuhan perbezaan kadar faedah antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Dengan melihat pandangan yang lebih luas dan membandingkan ringgit berbanding mata wang lain, NEER telah menunjukkan arah aliran rendah baru-baru ini. Ini menunjukkan bahawa prestasi ringgit secara relatifnya lemah berbanding mata wang lain juga, kata Chin Yisian, pakar ekonomi RHB Research. Bagaimanapun, beliau berkata walaupun terdapat bukti sokongan untuk kenaikan OPR 25 mata asas pada minggu ini, BNM mungkin menggunakan pendekatan tunggu dan lihat untuk mesyuarat MPC akan datang. Sekian sahaja berita untuk kali ini. Jika anda berminat nak tengok video lain berkaitan KWSP, saya cadangkan anda tonton video ini. Dan jika anda minat nak tengok video berkaitan OPR, bolehlah tonton video ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa agaknya saya bawa berita-berita berkaitan ekonomi ini kepada anda? Kadang-kadang tentang KWSP, kadang tentang OPR. Sedar tak sedar, saya nak bawa anda semua untuk mula celik ekonomi. Benda-benda ni menggerakkan pelaburan sama ada dalam ataupun luar negara. Saya yakin anda akan lebih faham berita yang saya sampaikan ini sekiranya anda pun terlibat dalam pelaburan. Cara paling mudah untuk terlibat dalam pelaburan saham adalah anda boleh pergi ke akaun cds.com dan buka akaun melalui saya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajak orang ramai untuk berjual beli saham di Bursa Malaysia sejak tahun 2016 lagi. Pada tahun-tahun sebelum ni, alhamdulillah beribu orang telah mendapat manfaat daripada perkongsian saya. Satu perkara yang biasa saya temui apabila buat kelas adalah ramai yang berminat nak mula jual beli saham tapi tak tahu cara dia macam mana. Pertama sekali, kalau anda nak jual beli saham, anda wajib ada akaun CDS. Dah ada akaun CDS, barulah boleh nak jual beli saham di Bursa Malaysia. Saya sebagai advisor boleh guide anda, tetapi anda kenalah buka akaun CDS bersama saya. Pergi sahaja ke akaun cds.com. Selain itu juga, saya ada mudahkan anda, klien saya, untuk mencari kaunter berpotensi. Saya sediakan satu bot di Telegram. Anda boleh terus tengok chart, terus tengok saham-saham yang berpotensi dan anda pilih sama ada anda hendak beli ataupun tidak. Itu sahaja yang dapat saya share dengan
dengan anda pada hari ini. Jika anda suka video ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tak terlepas video saya pada akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.